Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا وليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا تقتلوا أولادكم
khasyatal imlak. Jangan kamu bunuh akan anak-anak kamu kerana takut jadi papa miskin. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Jangan kamu bunuh akan anak-anak kamu kerana takut jadi papa miskin. Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi ayat-ayat dalam surah Isra ini. Ayat lepas Allah Subhanahu wa taala menyebut inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Allah Taala meluahkan rezeki bagi siapa-siapa yang Allah Taala kehendaki. Dan ada juga Allah Taala sempitkan rezeki bagi siapa-siapa yang Allah Taala kehendaki. Ini semua adalah ujian daripada Allah di atas dunia yang sementara ini. Orang-orang yang kaya diberi kesempatan untuk mereka membantu orang-orang miskin. Orang-orang miskin diberi kesempatan untuk mereka bersabar dengan kemiskinan yang diuji pada mereka. Kerana dunia bukanlah syurga. Dunia tetap dunia. Yakni ada susah dan ada senang dia. Hakikatnya, Allah Subhanahu wa taala tentukan sesuatu itu untuk menguji kita. Tetapi kita kena ingat balik. Kita dilahirkan ke dunia, sama ada dia orang kaya ataupun dia orang miskin sekarang. Semasa kita dilahirkan di dunia itu sama-sama saja. Orang kaya keluar telanjang bogel, orang miskin pun keluar telanjang bogel. Orang kaya keluar dalam keadaan bodoh, tak reti bercakap sepatah haram. Orang miskin pun keluar dalam keadaan bodoh, tidak reti bercakap sepatah haram. Sama saja. Tak ada bawa harta, kain baju walaupun seurat benar. Tapi bila dilahirkan ke dunia, hidup kita daripada sehari ke sehari, daripada bayi bertukar menjadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak bertukar jadi remaja, remaja tukar menjadi dewasa. Masa tu kita tahulah takdir kita masing-masing. Ada yang senang, ada yang susah. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang senang diuji cara senang. Sayang pada harta, kasih pada harta, berasa nak bantu orang berasa habis, berasa nak derma infak apa semua berasa kurang. Akhirnya summalatus alun yauma izin anin na'im. Kemudian akan disoal pada hari itu, pada hari kiamat, segala harta yang kamu terima, segala nikmat yang kamu terima, Allah tanya. Miskin cara miskin juga. Ada miskin yang mulia, dia sentiasa redha dengan kemiskinan dia dan tidak menghalang dia melakukan amal ibadah. Ada miskin yang hina, miskin tetapi dalam masa yang sama tidak melakukan apa-apa amal ibadah. Inilah rugi miskin di dunia, miskin di akhirat. Itu kita belajar dah panjang minggu lepas. Ini Allah sebut wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Jangan kamu bunuh akan anak-anak kamu kerana takut jadi papa miskin. Ayat ni bila kita ingat balik, kita pun selalu dengar bagaimana orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu, sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka menganggap anak perempuan ini terhabis duit. Anak perempuan ini mengundang kepapaan. Jadi ada satu peringkat, kalau dia bela anak perempuan pun bela untuk menjadi hamba abdi dalam rumah saja. Tapi bila anak perempuan ada lebih, dia rasa anak perempuan ini tak berguna, lalu dia bunuh anak perempuan. Itu amalan yang dilakukan oleh jahiliyah. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi, Nabi perbetul balik. Sampailah hari ini kita tengok kedudukan perempuan dan laki-laki lebih kurang sama. Hak-hak mereka sama. Cuma ada yang tak sama dengan sebab tak sesuai. Perempuan, kemuliaan dia sesuai dengan perempuan. Laki-laki, kemuliaan dia sesuai dengan laki-laki. Sehingga hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan dipelihara dengan baik. Siapa yang memperjuangkan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau balik pada zaman jahiliah, orang perempuan ini dianggap penghabis harta benda.
Kalau bahasa Melayu panggil hak dulu panggil sial lah. Sampai peringkat bila suami dan isteri dia nak beranak, suami tunggu dengar cerita. Kalau dapat anak laki-laki berseri-seri wajah dia. Kalau dapat anak perempuan hitam muka dia. Kerana malu. Itu pahaman jahiliah, pahaman zaman bodoh-bodoh dulu. Nah itu. Kenapa anak perempuan ni dulu-dulu bekerja? Bila kita fikir zaman dulu, kerja-kerja ni tak banyak yang sesuai dengan perempuan kerja zaman dulu. Kerja kebun, kerja ladang, bercucuk tanam, bela lembu kerbau, apa semua ni tak banyak. Tak macam sekarang. Jenis kerja pejabat, kerja apa semua ni banyak orang perempuan boleh buat. Zaman dulu kerja-kerja semua orang panggil buruh kasar. Jadi kalau orang perempuan kerja pun tenaga orang perempuan tak sama dengan orang lelaki. Jadi bapak ni bila dapat anak perempuan ni dia rasa rugi. Kenapa? Anak ni tidak boleh tidak boleh menghasilkan pendapatan mereka. Itu pertama kerana tak mampu menolong. Lepas pada tu anak perempuan ni pula apabila dia kahwin nanti tadi buat kerja tadi anak laki-laki boleh tenaga banyak, perempuan tak boleh. Lepas tu dia faham, ini pahaman dah. Anak perempuan pula bila kahwin nanti buat pergi kat orang senyap. Pergi kat orang senyap. Begitu. Tinggal kosong ni. Tapi kalau anak laki-laki bila kahwin, dia bawa balik anak perempuan, dia bawa balik perempuan di rumah. Boleh tolong masak, boleh tolong jaga, boleh apa semua. Tapi kalau anak perempuan bila kahwin, bela penat-penat bagi ke orang. Nah itu dia faham gitu. Jadi maknanya rugi kata dia anak perempuan ni. Ini. Lepas pada tu pula kalau anak laki-laki kata depa bila dia kahwin dapat anak ada keturunan sebab berbempak. Ada keturunan. Gitu. Jadi kalau anak perempuan bila kahwin tak ada keturunan. Keturunan tu kalau dia kahwin belah laki-laki, dia kira keturunan belah laki-laki. Anak bapak siapa. Jadi dia anggap anak perempuan ni habis duit. Kalau ada pun ada taruh seorang dua untuk cokok dapaknya. Hak lain-lain tu dia anggap rugilah kalau ada anak perempuan sampai peringkat mereka membunuh anak perempuan. Bela anak laki-laki. Gitu. Banyaklah sejarah ni kita dengar. Tapi alhamdulillah sekarang tak ada dah benda tu. Bukan kata tak ada ayat Al-Quran ini orang panggil sesuai zaman dahulu saja. Dah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-Quran itu umum lafaz dia, bukan hanya cerita tadi saja. Bukan hanya cerita zaman orang bunuh anak perempuan zaman jahiliah, sekarang tak ada. Ada bunuh anak laki-laki dan bunuh anak perempuan pun ada di akhir zaman. Kenapa? Menganggap perhabis duit. Itu yang Allah tak, jangan sekali-kali kamu bunuh anak perempuan kerana kamu takut apa. Jangan sekali-kali kamu bunuh anak kamu, tak kirakah laki-laki perempuan, kerana takut apa. Jangan. Alhamdulillah lah ni faham. Rezeki anak dan rezeki ibu berbeza. Bila dia dapat anak, adalah rezeki anak. Ni dia ajar, adalah rezeki anak. Jadi tak payah susah hatilah. Kita pun jangan duk marah sangat. Setengah-setengah tu mak marah kat anak-anak dia, hang beranak apa? Banyak-banyak. Laki hang tu gaji apa duit sangat, hang larat belah kan? Ada. Bila dia balik tengok muka anak dia nampak pelik, pasal awak hang mengandung pula kan? Kata aku tu, awak mengandung pula kan? Hang cukup belah kan larat makan kan? Dia marah kat anak dia pun semua tu. Mana ada mengandung? Ada. Marah. Ini ibu-ibu yang jahil. Bapak-bapak yang jahil. Kenapa? Kerana Allah macam mana laki hang nak larat belah? Hang anak dua cukup lah. Dia beranak kerak pasal apa? Bukan larat nak belah. Nak ambil duit di mana nak belah? Allah kata jangan. Burung terbang di udara. Berjuta-juta burung terbang di udara, tak ada seekor pun jatuh mati kelaparan. Ikan yang begitu banyak dalam air, tak ada siapa bagi makan pun. Semua ada makan. Semua sihat-sihat belaka. Tiba-tiba bila sampai kita ni, kita rasa takut beranak banyak ni. Takut beranak banyak, takut tak cukup makan. Orang dulu-dulu 10, 12 umur besar tua lah dah ada. Bukannya ada apa pun dulu, duit simpan pun tak ada. Harap buat padi je, taruh padi dalam dalam rumah padi tu,
Habis pada tumbuk makan, habis pada tumbuk makan. Tu pun menderu hidup. Tu cerita dia. Jadi jangan bunuh anak kerana takut. Kerana takut jadi papa. Jangan, baik anak laki-laki, baik anak perempuan. Nah itu. Bunuh anak. Macam mana maksud bunuh anak ni? Berbagai-bagai pendapat. Timbul zaman-zaman berapa 10 5 60 tak lama lah, 30 20 tahun dulu. 50 tahun dulu timbul merancang keluarga. Sehingga timbul ubat-ubat perancang. Nada. Orang dulu pakai pergi klinik ambil ubat perancang simpan di rumah. Nada. Hak nama merancang keluarga ni. Nah, ubat-ubat perancang ni. Ada baik dia, ada buruk dia. Buruk dia, ubat perancang keluarga ni untuk membebaskan orang melakukan perzinaan. Akhirnya zaman kita sekarang bila orang memperkenalkan ubat merancang ni, ada sekarang duduk bukan pasangan suami isteri, duduk berpuluh-puluh tahun macam suami isteri. Macam suami isteri, cuma tak beranak. Kenapa? Makan ni ubat perancang keluarga ni. Nah itu. Jadi Islam menggariskan mungkin zaman sekarang kesihatan yang tidak sesuai. Ada peringkat bila sampai umur 40 lebih, doktor nasihat supaya ikat. Supaya ikat. Tanya pasal apa? Kalau dia menyebabkan mudarat, berpenyakit, dan banyaknya bila dia beranak lebih daripada umur 40 ni, banyak penyakit-penyakit yang berbahaya yang terkena pada dia, yang boleh menyebabkan kematian. Maka pada ketika itu bukan pasal takut anak ramai tak cukup makan, tidak, kerana nak jaga kesihatan berdasarkan pakar-pakar yang beritahu. Yang tu tidaklah sampai haram. Tidak sampai haram dengan syarat sebelum ada dalam kandungan. Tapi kalau telah ada dalam kandungan, itu termasuk juga membunuh anak. Contoh, menggugurkan kandungan. Ulama menyebut apa makna menggugurkan kandungan yang diharamkan. Ada yang mengatakan setelah 120 hari, 4 bulan. Kerana bila 4 bulan dia dah jadi orang yang bernyawa. Kalau setelah 4 bulan dia menggugurkan kandungan, termasuk daripada ayat ni, dia membunuh anak dia. Ada pendapat ulama juga mengatakan apabila dia telah mengandung. Apabila dia telah mengandung. Maka pada ketika itu walaupun sebulan 2 bulan tetapi sudah dikira hidup. Telah dikira hidup. Makna kalau sudah ada dalam kandungan dia gugurkan, maka pada ketika itu termasuk juga membunuh anak kerana takut papa. Gitu. Jadi kalau sebelum jadi apa-apa, dia makan ubat ke, ataupun dalam bahasa dalam kitab lama dia panggil inzal. Inzal ni mengeluarkan mani di luar. Maka yang itu tidaklah sampai haram. Tidak sampai haram kerana tidak peringkat membunuh anak dalam kandungan. Itu cerita dia. Sama ada dalam kandungan ataupun luar, hukum dia termasuk membunuh. Jangan, kata Allah itu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Itu Allah jamin. Kami yang beri rezeki mereka itu, dan kami rezekikan kamu. Hak melak kita dah sebutlah ni, Allah rezeki anak. Tu kata Allah, kami merezekikan mereka itu dan rezekikan kamu. Sebab tu kalau mampu kahwin, kahwinlah. Lepas tu kadang kita tanya pula kat anak kita, ni nak kahwin macam mana nak bela bini, macam nak bela anak macam mana? Makan hang pun tak cukup. Selalu kita nak sebut, hang makan pun tak cukup, nak bela anak, nak bela bini, duduklah sampai tua, sudah menikah lagi. Ya tuan-tuan, kalau dia mampu kahwin, ada belanja kahwin, dan ada nafsu nak kahwin, kahwinlah. Yang tak adanya dia nak belanja bagi mas kahwin pun tak ada langsung. Tapi untuk kahwin ada. Cuma kalau beranak mai nanti ni macam mana, hak tu dia tak tahulah. Maka yang tu serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rezekikan dia, rezekikan anak. Nanti dia ada anak, dia tahulah macam mana. Kadang kita fikirlah, ni nak beli rumah macam mana, rumah lah ni puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu apa semua. Bila dia kahwin dia boleh pun beli rumah. Kalau tak beli rumah boleh pun dia sewa rumah sebulan 300-400 boleh bayar pun. Boleh bayar pun. Kerana ada rezeki dia dan ada rezeki anak. Ada rezeki anak. Itu.
Inilah kita sebagai mak bapak atau kita sebagai mak bapak, kita janganlah terlajak sampai nak kacau kerja Allah. Ada, itu cerita. Nak kahwin macam mana, nak bela anak pinak macam mana apa semua. Kadang-kadang tu dia bagi cukup semua dulu. Ada rumah, ada kereta cukup, duit banyak sebab bawah nikah. Itu tak betul. Tak betul. Nak simpan duit kat anak macam mana lagi, anak pun belum keluar. Nanti Allah Ta'ala, Allah sebut, Allah rezekikan kamu dan rezekikan anak kamu. Cuma bila dia jadi bapa, dia kenalah tunai tanggungjawab, kenalah bekerja, berusaha. Ada insya-Allah. Mungkin hidup dia cara miskin, makan cara miskin. Duduk cara miskin, pakai cara miskin, boleh hidup juga. Di Bangladesh tu kita sebut terkenal dengan rakyat dia ramai, negara dia susah. Tapi beranak pun tu juga. Makan dia pun tu juga. Ini setiap masa, bila masa nak makan, semua boleh makan. Negara-negara yang susah. Indonesia, rakyat dia ramai, banyak yang susah-susah apa. Yang susah pun boleh makan juga, cuma cara makan berbeza dengan orang kaya, tapi tajuk boleh makan juga. Cara pakai berbeza orang kaya, tapi miskin boleh pakai juga. Cara tempat tinggal berbeza dengan orang kaya, tapi ada tempat tinggal. Itu yang kata masing-masing ada rezeki. Boleh makan, cerita dia. Orang kaya pun nak makan, orang miskin pun nak makan. Kalau tak makan, mati habis dah. Semua boleh makan. Cuma makan apa? Ada makan ubi kayu. Ada makan apa dia, nasi arak. Itu beza. Cuma hidup di dunia tak ratu saja. Akhirnya kita mati. Allah Ta'ala bukan nak nilai semua tu. Allah Ta'ala nilai siapa yang bertakwa, yang menjalinkan hubungan baik dengan Allah Ta'ala, dia yang mulia. Itu cerita dia. Sebab tu kata Allah, janganlah kamu bunuh anak kamu kerana kamu takut apa, macam mana dia lakukan oleh jahiliah dahulu. Itu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki mereka itu dan rezeki kamu. Bukan mereka itu makan rezeki kamu. Bukan mereka makan rezeki, dia makan rezeki dia. Cuma kita ni ketua keluarga, Allah Ta'ala bagi rezeki melalui kita. Tapi duit yang duduk dalam akaun kita tu, gaji yang dapat kat kita tu, kalau kamu bujang mungkin tak dapat banyak tu. Bila kamu kahwin, ada rezeki. Kalau dalam 2,000 tu, rezeki kamu ada tentu, rezeki bini kamu ada tentu, rezeki anak-anak kamu ada tentu. Ingat, yang anak kamu makan bukan makan rezeki kami, makan rezeki dia. Makan rezeki dia, Allah Ta'ala sebut. Cuma melalui kamu. Melalui kamu sebagai bapa. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ikut cara begitu. Ikut cara begitu. Macam baru ni kan, kadang-kadang nak buatlah kebaikan apa semua. Apa pelajar universiti. Pelajar universiti, tiba-tiba menteri penggajian tinggi mengarahkan semua pusat-pusat penggajian tinggi ditutup. Universiti ditutup. Sampai waktu diberitahu apa semua pula. Adalah pergi hantar bas sampai 20 biji nak bawa balik. Tabah 20 biji nak bawa balik pelajar-pelajar ni apa semua. Berlakulah ketegangan sikit. Sebab apa? Di universiti itu ada ketua dia. Benda tu baik, tapi kena jumpalah ketua dia. Kami nak bawa balik ni. Macam mana apa semua ni. Kalau pak bawa balik terus tak betul sebab situ ada ketua dia. Sama juga rezeki ni. Tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi rezeki kat anak-anak ni, bagi rezeki kat siapa? Bagi rezeki kat bapa, bagi rezeki kat ibu. Ibulah turunkan pada anak-anak. Kadang-kadang kita buat baik tu, tapi nampak benda tak kena ada kat situ. Dah minta maaf apa semua tu, sudah lah. Tapi banyak kali sangat dengar cerita macam tu. Macam musim Covid pun ni. PKP. Saya bising, ada yang duduk dalam pondok ni. Susah lah. Saya tak tahu. Tiba-tiba orang lain mai bagi bantuan susah jadi kelang kabur. Saya mengamuk. Yang aku duduk cokoh sini tak cerita, tak tahu. Dia tiba-tiba orang luar hampak mai apa semua riuh masuk di Nahdah. Ada orang yang susah, ada orang yang apa semua kelang kabut mai apa semua. Aku kepala sini, kat aku tak cerita apa semua ni. Tak betul. Sebab apa-apa cerita pun hak dalam ketua tu dulu. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun bagi melalui bapa. Allah boleh tak bagi melalui kat baby tu terus lepak turun seketui depan dia? Tak. Sebab dia ada bapak dia, Allah bagi rezeki melalui bapak. Hak dalam tu ada hak bapak. Hak bapak punya, hak ibu punya, hak anak punya. Sebab kita sebagai bapak. Sama juga ketua tau.
Kalau kita jadi tokey lah, jadi ketua di tempat kerja apa semua ni, kadang-kadang kita tengok pekerja kita ni bodoh. Jangan kata hang mengaji saja pergi universiti tu bengong. Ada bodoh. Nah, kadang-kadang kita nampak dia bodoh. Semua. Kenapa? Ketua pun dia kena sedar. Kalau orang bawah cerdik semua pada hang nak jadi ketua macam mana? Hang nak jadi ketua macam mana? Jadi kadang-kadang betul dia mengaji tinggi, mengaji apa semua ni, ada hal yang tertentu dia kena rojak kat kita sebagai ketua, dan kita bagi pandangan pada dia. Padahal kita bagi pandangan tak mengaji tak mana dia mengaji tinggi pada kita. Tetapi idea ni Allah Ta'ala bagi melalui kita, dan kita pula turun idea kat orang bawah kita. Idea yang pemikiran, keputusan apa semua ni Allah bagi melalui ketua. Sebab tu dalam Islam ni dia kena wala. Sebab tu dalam parti-parti tuan-tuan sekalian, kadang-kadang parti-parti hak sekular ni dia bukan percaya benda tu. Sebab itulah kadang-kadang jadi bertelerak, tarak, tunggil, langgang, berterabur habis apa semua ni dia tak faham. Pasal apa buat lagu ni bila ketua tak buat benda pelik, hantar maki, caci, pontok tanpa semua. Ini macam jadi kelang kabut. Tapi bila ditarbiyah, contohnya seduk PAH parti Islam. Ketua dia Tok Mujahidin. Kadang-kadang dia buat keputusan yang kadang-kadang orang bawah tak faham. Tapi dia ajar dalam tarbiyah, dia ajar dalam didik, dia ajar apa semua ni wala. Sampai orang kata orang PAH ni wala apa berteruk sangat. Sampai macam tu sekali sampai apa semua. Kena faham. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi idea, bagi satu pendapat, bagi kat ketua akan buat turunkan benda tu. Mungkin orang faham, mungkin tak faham, mungkin satu hari lagi dia faham. Lalu pakat buka mata. Orang faham apa semua. Dulu kelang kabut apa semua, sampai orang duk main perkataan redha Allah. Sikit-sikit redha Allah, sikit redha Allah, sikit redha Allah. Sampai redha Allah tu jadi bahan-bahan olok-olok satu ketika dulu. Sekarang orang mula faham. Ada. Tapi orang heran bagaimana ketaatan ahli, bagaimana kepatuhan ahli, bagaimana apa semua. Inilah tarbiyah. Ada apa hal lain pompa kelai bergaduh, loncak sana loncak sini, kelang kabut sana kelang kabut sini, tak dapat jawatan, protes sana protes sini. Ada sengaja apa semua. Tunggu ketua kata apa? Kita. Ketua kata saya kita lagu tu. Ketua kata jangan lawan. Ketua kata lawan. Ketua kata gabung. Ketua kata pecah. Mudah. Kenapa? Faham. Nada. Kerana rezeki bila Allah Ta'ala bagi rezeki pun Allah bagi rezeki melalui bapa. Begitu juga idea pun Allah Ta'ala bagi idea melalui ketua. Allah bagi ilham pun Allah Ta'ala bagi ilham melalui ketua. Itu cerita dia. Cuma ketua kena soleh lah. Ketua pun merapu. Ada. Ini. Tapi Selasa ni nak pergi jumpa pula. Dia belum pergi lagi. Allah. Sudahlah. Ada sakit kepala dah dengar. Kali jadi belum teri ni. Sudahlah. Tak tahulah tuan-tuan. Dah kita duk kalut dengan COVID-19, dengan macam-macam hal ni, tak tahu. Dengan orang kira nak hidup, nak mati, nak apa semua ni. Dia yang nak jadi menteri, nak buat baik tara mana daripada baik tara mana nak buat lebih pada ada sekarang ni. Nak buat apa hak baik lebih pada sekarang ni. Tak keluar dalam kepala kita dah. Nak buat apa lagi hak lebih baik pada lah ni. Ada. Kalau buat pun lebih baik, tinggal lagi 2 tahun nak dan buat tara mana nak pelihara yang pula. Aduh, tak tahu. Tuan-tuan sekalian. Lu bunuh hari Selasa ni nak pergi jumpa pula Agung pun pula hospital. Hei ya Allah, tak tahulah terabuk perut tunggu. Tuan-tuan sekalian. Daripada puluh-puluh tahun duk no. Nak buat apa? Tuan-tuan sekalian. Buat apa? Hendak riuh pula. Ngelabuk. Orang dah kata sudahlah. Kena pelihara Sabah baru ni pun naik COVID sampai lambu ni apa semua habis, orang pakai minyak habis takut. Apa semua habis. Nun sampai ada pelihara kecil lagi satu di masa Sabah ikat nak buat tak buat apa semua. Kita duk kalut lagi. Apa semua lagu ni sampai menteri pun kuarantin dulu apa semua sekejap apa semua. Dak kita dak kira kita. Allah tak tahu nak tanpa tak nak habaq. Tuan-tuan sekalian, sampai orang-orang hak baik rapat-rapat pakat lari habis. Masuk laku pun. Lari habis pakai apa semua. Saya kawan gitu sajalah kata nak ikut perjuangan, nak ikut apa semua. Tak, daripada dulu pun semua ada depan main-main lah. Apa semua. Pakat nampak tak ada. Dok kisah nak jadi benar-benar. Alah sakit kepala sungguh tu semua. Dok kisah nak jadi benar-benar. Tuan sekalian, tak tahulah apa dia cerita dalam keadaan begini ni.
Kita orang kampung tak apa, mungkin ambil pilah tapak tukar apa semua. Pasaran saham, pelabur-pelabur, tuan-tuan sekalian. Jadi macam mana? Melabur ni tuan-tuan, orang ada duit, nak berniaga dengan kita. Nak berniaga dengan kita. Nada. Tentulah orang nak tengok kita ni kuat, kita ni tenang, kita ni ada, kita ni kukuh, kita apa semua. Baru orang nak bagi duit kat kita, nak suruh kita buat berniaga. Cerita bagi mudah faham. Nada. Baru orang nak bagi duit kat kita, tak apalah aku mudah. Sebab orang tengok kita tu elok. Berjalan elok apa semua je. Begitu juga kalau orang nak melabur di negara kita. Orang nak tengok negara kita ni elok. Ada. Suasana politik dia elok, suasana politik dia tenang. Apa dah pemimpin dia tenang. Ekor apa semua bila tenang, orang pakat main melabur sebab negara ni tenang. Bila tenang, orang pakat melabur, barulah orang panggil ekonomi kita ni pulih, ekonomi kita ni berjaya, ekonomi kita ni meningkat. Dia nak labur pun dia fikir juga untung rugi duit dia. Sama juga bila kita nak melabur dengan orang, kita kena tengok orang tu. Kalau kita bagi duit kita, dia buat rugi, dia melabur cari apa? Sebab apa dia sendiri pun kelang kabut. Sebab tu negara kita tak boleh kelang kabut. Nada? Dah kelang kabut lama dah. Dah Covid ni pun tuan-tuan bayangkan. Keluar belanja banyak mana? Berbilion-bilion. Bagi. Larat lama mana sangat kita ni nak ada duit. Tuan-tuan sekalian. Ni tukar pula, bila tukar pula nak tukar semua sekali, habis tukar semua sekali. Menteri Keuangan hak lah ni tukar balik, hak kapiak balik. Nak lagu apa semua tak tahulah tuan-tuan. Tu. Saya ni apa dia? Kuranglah sikitlah ni bercakap politik ni tuan-tuan sekalian. Tapi bila nampak teruk sangat tak tahu kok matampuh ni banyak hastia dengan banyak setia. Sudahlah, tunggulah bukan lama pun. Dah ni kita dah setengah tahun dah pilihan raya. Nak masuk apa 3 tahun dah, lagi 2 tahun je buat kerja dia elok. Tuan-tuan sekalian. Tu yang kata dia nak buat apa yang hebat sangat ni, nak sangat ni. Nak buat apa? Tapi tak mana lah so bijak pandainya nak buat ni. Tu cerita. Tak tahu lah pasal apa kita tak tahu. Lalu pasal orang tuduh kat dia, orang kata kat dia legunu ni apa semua. Habis hak mana tuduh siapa kata siapa buat pun tak tahu cerita dah. Ada. Ni cerita dia. Sudahlah. Tuan-tuan sekalian. Boleh kita duduk tenang lah ni. Lala ni orang pakat baca. Nada. Di tangan semua ada info. Semua pakat baca, pakat tengok apa semua. Bila lagu tu orang pakat jadi serabu. Nada. Pakat jadi serabu. Elok-elok. Tu semua. Lepas tu pandai pula cerita. Kita apa semua ni harap rakyat bertenang. Hang yang buat menjadi kalut, suruh orang tenang. Aduh, tak tahu. Tuan-tuan sekalian. Tak tahu nak apa. Tuan-tuan tengok ni. Aduh. Bos semua. Itulah cerita. Yang pentingnya kata tadi, pemimpin kena bertakwa, tenang, apa semua. Allah akan bagi ilham melalui pemimpin. Pemimpin kan relax, tenang je. Masuk. Bila pemimpin ni tak takwa, tak tenang, yang menyebabkan kita jadi serabut. Bila jadi serabut, habis serabut orang habis. Tuan-tuan sekalian. Kadang mempermainkan orang. Orang berjual lah sampai puluh-puluh tahun pergi depan, masuk penjara lah, kena tembak, kena terajang, kena apa semua. Sudah lah tuan-tuan sekalian. Biar duduk tenang, biar ekonomi negara pulih bagi elok, biar rakyat boleh duduk dengan tenang, dengan tenteram. Kita hadapi satu COVID-19 ni pun tuan-tuan sekalian, Allah tak tahu bila lah nak berakhir. Dah ni boleh makan sudah. Macam saya kata lah, orang-orang berniaga merudum, habis perniagaan, duit pun tak ada nak makan. Nggak ada. Bila kita duduk di tengah masyarakat ni, kita jumpa macam-macam. Ada, kita jumpa macam dia kot Langkawi tu, pakai gigit jari semua. Itu. Atas jalan raya boleh tidur. Kereta pun tak ada. Tunyi sepi habis apa semua. Orang dah harap dengan pelancongan, dengan apa semua 100% pelancongan apa semua. Macam mana nak pulih balik semua ni? Kita tahulah pemimpin duk berusaha apa semua ni. Yang duk kaluk nak jadi PM tu pasal apa? Aduh. Tak tahu. Tuan-tuan sekalian. Panggil. Dia tengok orang duk gelak je, tuan-tuan sekalian. Kita tengok Selasa ni pula macam mana. Hari dah esok lusa. Dapat menteri baru Perdana Menteri baru. Tunggu dak Kita tengoklah apa semua. Tunggu Selasa ni pula. Berapa kali dah.
Tu cerita. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki mereka itu dan rezeki kamu, bukan mereka itu makan rezeki kamu. Rezeki depa, rezeki anak-anak, rezeki anak-anak. Rezeki kita. Tu cerita dia. Baik. In qatlahum kana khit'an kabira. Bahawasanya bunuh mereka itu adalah ia salah satu dosa yang besar. Bunuh anak kerana takut papa ini satu dosa yang sangat besar. Sangat besar. Tu cerita. Habis. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu hampir akan zina. Dan jalan zina, kerana bahasanya zina itu adalah kekejian yang besar dan sejahat-jahat jalan yang bawa ke neraka dan azab akhirat dan papa di dunia. Wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Baik. Hari ini hak bunuh anak ni sebab apa? Hak tahu lantun sampah, hak lempar lalaukan, hak bubuh lan tandah, faham? Nah, ni hak lempak sana lempak sini kerana zina. Berlakulah pembunuhan kanak-kanak kerana zina. Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Jangan hampir zina. Allah tak sebut orang panggil zina. Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Allah tak sebut jangan berzina, jangan hampiri zina. Makna hampir zina itu haram. Apa dia hampir zina? Pentafsiran hampir zina, berdua-duaan di tempat sunyi, itu hampir zina. Perempuan pakai pakaian seksi, hampir zina. Laki-laki tunjuk body dia, pakai badan sadu, buang baju, pakai seluar bubuh pusat, bulu dada berjamu, hampir zina. Ni bagi tunjuk hak tunjuk gairah ni apa semua. Lah ni hak jenis hampir zina ni tekan dalam handphone keluar macam-macam. Jadi akhirnya berzina ni berlaku merata-rata tempat berlaku. Kenapa? Jalan yang menghampir zina ni banyak. Banyak sangat. Sebab tu kata Nabi, siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, jauhkan berkhulwat, berdua-duaan di tempat yang sunyi tanpa ada mahram. Kerana kata Nabi, kalau kamu berdua-duaan, ada lagi bukan berdua-duaan, ada satu lagi. Siapa dia? Syaitan. Bertiga. Syaitanlah akan ganggu. Allah sebut jangan hampiri zina. Benda yang boleh hampir zina jangan. Pakaian boleh hampir zina. Tutup aurat tapi jarang, sampai nampak bayang-bayang. Banyaklah hampir zina ni. Baik. Yang kita ni ada dua benda dalam diri kita. Yang pertama akal. Yang kedua nafsu. Akal ni lah dia bagi pandangan yang baik. Tu dah tua dah. Tu ada anak-anak. Nada bila hang zina nanti malu keluarga hang. Akal boleh fikir semua ni. Semua akal boleh fikir. Semua akal boleh fikir. Ni cerita dia. Bila hang zina, akan rosak keturunan hang apa semua. Kalau hang orang alim, hang apa jatuhlah marah hang. Kalau hang tu imam tu apa semua, atau imam apa. Itu. Umur hang pun dah 80 tahun dah. 60 tahun 70 hang zina. Semua ni akal. Akal yang akan berfikir. Tapi akal boleh fikir macam mana pun apabila dia menghampiri zina, akal dia kalah, nafsu dia naik. Nafsu. Baik, bila nafsu naik, akal dia kalah. Bila dia berdua-duaan duduk laki-laki perempuan tempat yang sunyi, siapa pun tak ada. Masa tu akal ada, tapi akal dah tak boleh fikir. Kenapa? Nafsu dah naik. Bila nafsu dah naik, akal tak boleh fikir lah. Habis dah akal. Masa tu dia tak fikir ada aku ni tua ke tak tua. Masa tu akal tak boleh fikir dah. Imam kata imam, ustaz kata ustaz, tok wan kata tok wan, pemimpin kata pemimpin. Kaya ke miskin, jadi tak fikir dah. Kenapa? Kerana nafsu dah menguasai akal. Masa bila boleh fikir? Setelah nafsu dah habis dah.
Masa tu duduk tepi, mikir, teriak. Kalau perempuan teriak lah, habis lah aku ni, habis lah rosak. Yang laki-laki pula, cara laki-laki apa semua. Kalau kena tangkap, kenapa tu yang kita kata tu, umur 70 tahun. Berzina. Rogol cucu sebagainya apa semua. Patut kena lempak dalam apa dia, dalam kandang buaya. Buaya makan, berimau makan, tak boleh pakai. Tua, cara tua. Tu cerita dia. Bila dah dia hampiri zina, tak usah katalah kuat, tak mana pun hebat, tak mana kemas, tak mana pun nafsu, tak mana pun. Tak boleh. Cerita dia untuk jaga benda ni, jauhkan zina. Benda-benda yang boleh menyebabkan zina jangan. Sebab tu disebut, kata Nabi, jaga pandangan mata kamu. Rendahkan pandangan kamu. Jangan tengok. Jangan dekat, jangan pergi. Bila kamu dah masuk dah, tak kira tu iman, tak tu iman. Tu lebay, tak terlebay. Janggut berterabur, serban-serban berterabur, terlerak-terlerak habis. Habis cerita. Itu yang kita nak tengok depan lah. Yang kita nak tengok dalam surah khabar dalam apa semua tu. Sebab tu Allah sebut, wala taqrabu zina. Jangan hampiri zina. Tu cerita. Bila sampai dah satu tahap, memang akal tak boleh fikir dah. Semua letak belakang. Masa tu. Cuba kita fikir duduk waktu sekarang ni. Perempuan duduk jauh, laki-laki duduk jauh. Perasaan zina nak. Tapi kita boleh fikir, aku ni mengaji, aku ni semayang, aku ni ustaz, aku ni tok lepas, aku ni pak haji, aku ni ada cucu berek dah, menantu pun ramai dah. Dia boleh fikir dah. Boleh fikir. Cuba pergi duduk tempat gelap, perempuan dengan kita. Kau duk pegang seorang sikit, sikit apa semua ni. Ada dia fikir dia tu Tok Wan. Tok Wan apa Tok Wan? Ustaz apa ustaz? Apa semua. Habis dah. Kenapa? Kerana akal tadi dah ditenggelami oleh nafsu. Nak cerita kata, sebab tu Allah sebut jangan hampir zina. Allah yang buat kita, Allah mengetahui kelemahan kita tu tang mana. Kelemahan kita tu tang mana? Tang tu. Tu cerita dia. Tu so dia cerita kata kuat tak mana. Saya ni. Saya ni tak ada apa. Duduk tegak pegang tak berasa apa. Orang pula kata ni pun dia mati pucuk ke? Tak ada apa ke? Tongkok kayu ke? Orang kata macam-macam pula. Tu cerita dia. Macam cerita Nabi Yusuf kita belajar dulu apa semua. Nabi Yusuf lari. Lari. Bila Zulaikha tarik baju dia lari. Cuma Nabi Yusuf tunggu. Nabi Yusuf tunggu. Tu cerita dia. Tu Allah sebut wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Nada. Dia kata tak berzina Allah bukan kata tak berzina, jangan hampiri zina. Macam kenapa kita tak boleh sentuh kulit laki-laki, kulit perempuan bukan mahram? Haram sentuh. Sebab dak saya bukan nak berzina, saya pegang tangan je. Pegang tangan. Pegang tangan duk huruk tangan bukan zina tu, bukan zina. Faham tak? Tapi nafsu pada nafsu mula dia naik sikit sampai tenggelam akal. Bila tenggelam akal dia lupa dah dia tu siapa. Dia lupa dah. Lupa dia Islam larang, dia lupa dah. Nabi larang, lupa dah. Allah larang, lupa dah. Kuliah ke tak kuliah, lupa dah. Ustaz tak ustaz, lupa dah. Tok imam tak tok imam, lupa dah. Tok wan ke tok cucu ke apa semua lupa habis dah. Pengelanggang habis dah semua. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu Allah sebut wala taqrabu zina. Jangan hampiri zina. Tu Nabi sebut seorang pemuda yang hidup dia daripada kecil sampai tua, masa dia habis dengan ibadat. Orang ni di akhirat esok bagi payung daripada payung surga. Daripada masa esok dia sangat panas, dia dapat payung. Naungan, dia ada naungan. Kenapa? Kerana dia terselamat daripada benda ni. Lala ni nak macam mana zaman sekarang. Nabi sebut satu hari orang berzina di rata-rata jalan, di tepi-tepi jalan Madinah, berhenti kereta berzina nak kereta. Nabi sebut dalam hadis itu tuan-tuan sekalian. Berlaku dah. Kadang-kadang bila kita dekati budak-budak muda lah ni, kita bersembang dengan apa, macam tak percaya. Macam tak percaya. Universiti pusat-pusat pengajian tinggi yang duduk rumah sewa, duduk dengan pasangan masing-masing tapi tak kahwin. Nada, minum arak, panggil gadis-gadis apa, pakai tudung bagi minum arak, pakat tidur tenggelam habis apa semua. Balik di rumah, pakai tudung elok je. Balik di rumah eloknya bapak tengok, tapi di belakang
Nah, di belakang betul. Macam mana? Sebab tu Nabi Yusuf alaihissalam bila Zulaikha dengan dia tu nafsu Yusuf tu pun dah ni dah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan masa tu. Yusuf ingat ke ayah dia. Teringat ke ayah Nabi Yaqub alaihissalam, menyebabkan dia lari tinggal. Kita pun harap gitulah anak-anak bandang kita di saat dia. Kita bukan larat nak ikut kulu kilir apa semua. Harap waktu tu Allah Ta'ala bagi pertolongan. Allah nampak muka kita, nampak muka ustaz dia, nampak masa dia belajar ma'had dulu, nampak takkanlah aku nak buat benda ni. Ni dulu aku mengaji ma'had, aku hafal Quran, untuk guru aku ada apa semua. Inilah pengadang-pengadang yang ada di samping doa mak bapak. Pergi doa mak bapak. Pergi dunia sekarang. Tentu sekalian. Orang tak cari dia, dia cari orang. Ada. Nak cari dia cari orang. Itu semua. Ini. Allah. Macam saya sebut benda halal pun. Setengah orang lelaki tu, dia buat keputusan. Dia bukan nak kahwin dah. Satu bini tu cukup dah. Dia pun dah habaq kat bini, aku tak mau dah. Seorang aja bini satu sudahlah. Aku tak mau dah apa semua. Apa ni? Duk elok, dia pun tak ada apa. Memang dia pun begitu dah. Tiba-tiba ada cikgu sekolah, anak dara tua. Mai jumpa dia, abang tak mau kahwin dengan saya lah. Jenah. Memang abang tak mau kahwin dengan saya. Tak. Ya ada bini tak apa, ada bini pun ada bini pi. Sagi pun bini saya mengamuk, tak apa, lama-lama dia tak mengamuk. Tu kalau dia kata apa? Aku ni bukan ada duit, tak apa, saya cikgu pencen. Duit saya apa banyak? Macam mana macam tu? Nak ubah dah kata tak mau kahwin tu. Bukan aku pergi cari, orang yang cari. Tu cerita dia. Faham tak? Mula tu memang tak mau dah. Tengok lagu mana dia kata dah jodoh. Tu cerita dia. Tak apalah, yang tu saya bagi contoh. Dia memang ada keputusan tak mau dah. Tapi mana kena pula cikgu ni pun lawa pula sikit. Apa semua. Kita kata kita tak ada duit, dia kata dia ada duit. Kita kata bini kita mengamuk, tapi tak apalah, lama-lama dia elok. Macam mana? Jadilah jawab dia. Tu cerita dia. Ini benda-benda begitu. Tak apalah benda tu benda halal apa semua. Kalau benda haram, kita tak cari, orang cari. Ya tak? Inilah orang panggil dunia sekarang. Dunia sekarang. Tu cerita dia. Cerita dia macam wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Jangan. Apa benda boleh melakukan, pegang, berkeluar, pakai seksi, pakai apa dia semua ni. Seksi ni baik laki. Kita panggil perempuan, laki-laki panggil apa? Hak. Seksa lah kot. Hak jenis pakai hak bodoh. Kadang pakai baju tau. Baju ketak sama macam buah nangka masak tu. Nampak ketul-ketul apa semua ni. Orang perempuan ada nafsu. Ada nafsu. Gitu. Kita marah sangat kalau orang perempuan ni pakai seluar ketak, apa nampak semua sekali ni. Hak lelaki tu dia pakai seluar tu sampai punggung nampak 2 biji belah setui apa semua. Itu tak hampir zina kah? Tak hampir zina ke benda tu semua? Jadi orang tengok. Ada orang tengok cara dia pakai, cara apa semua. Kita tak kira orang perempuan pakai seksi. Laki-laki seksa. Sama. Apa ni semua. Tak ada itu cerita dia. Sebab perempuan ada nafsu, laki-laki ada nafsu. Itu. Baik. Dan jangan kamu hampiri zina dan jalan-jalannya zina, kerana bahawasanya zina itu adalah kekejian yang besar dan sejahat-jahat jalan yang bawa ke neraka dan azab akhirat dan papa di dunia. Itu disebut tu orang kalau dia kekal berzina. Dia kekal berzina. Panggil dia hidup dia dalam keadaan apa-apa, buat apa pun tak boleh jadi. Cuba muhasabah, menego tak mau jadi, makna tak mau jadi. Walaupun dia dah tinggal benda tu, tapi dah lama hidup bergelombang gitu, dia susah nak jadi. Lepas tu cuba fikir balik, apalah aku ni orang lain belah lembu, kaya raya, aku belah lembu mampu. Orang lain menego jadi, aku ni menego tanu tak jadi angkat, pitanu tak jadi angkat, tak jadi, daripada tak ada duit lagi, tak ada duit menego. Hutang sana, hutang sini apa semua. Ni. Kerana bila dia berzina ni, lawan dia apa-apa. Itu cerita. Lawan dia apa-apa. Ingat? Susah dia nak bangkit. Susah. Itu cerita. Baik, habislah. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan jangan kamu bunuh akan nyawa seorang yang haram oleh Allah Ta'ala itu melainkan dengan sebenar. Jangan kamu bunuh nyawa seorang dengan yang haram dibunuh melainkan dengan sebenar. Illa bilhaq, kecuali
yang mengharuskan bunuhnya. Jangan bunuh orang. Dosa pertama murtad. Lepas murtad bunuh. Mak ada dia bunuh orang ataupun bunuh dia sendiri, samalah dosa. Tak panggil bunuh diri. Jangan. Hang bunuh hang ke, hang bunuh orang ke, jangan. Kerana hang tu sebahagian daripada orang hampir gantung tengkok hang, mana enggak boleh selesai masalah. Orang Islam tak sepatutnya bunuh diri. Kerana bunuh diri ini satu dosa yang besar. Dan mati ni balik pada Allah Ta'ala, nak kena berjawab apa yang kamu buat. Tak selesai masalah. Berat tara mana pun masalah di dunia, ada jalan penyelesaian dia. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Sesungguhnya di sebalik susah itu senang. Di sebalik susah itu senang. Apa kita tengok? Dia menyebabkan Allah hantar kita mari kita ni. Mungkin sebab Allah uji kita. Setelah kita melalui ujian apa semua, teringat orang pergi mana hari-hari minggu, pakat dia bawa kereta, bawa kitab pergi, kita pun ikut pelan-pelan. Oh, mengaji. Dulu tak fikir pun. Nada, tak fikir pun. Yang start semayang ni bila? Start semayang ni bila? Setelah ditimpa satu ujian. Ada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi. Itu cerita dia. Tapi jangan melibatkan terlintas pun, jangan nak bunuh. Sama ada bunuh hang ataupun bunuh orang. Jangan. Dosa. Sebab tu kan kita bawa kereta motor kan. Bahaya kita bawa. Bahaya apa dia? Takut kita jadi pembunuh. Pembunuh. Bawa laju sampai tak patut padang, tempat yang tak boleh potong, tak potong, dia potong apa semua. Kalau langgar orang mati, macam mana? Allah kata jangan bunuh orang. Tapi kalau kamu bawa berjaga elok, nak jadi juga tak ada arah lah apa semua, tu tak ada arah lah apa semua. Tapi kalau bawa pun macam nak bunuh orang, nak bunuh orang, jangan. Nyawa orang. Tu cerita dia. Itu. Baik. Iaitu kufur, kemudian daripada beriman dan bunuh orang mukmin dengan sengaja, dan zina yang muhsin, iaitu laki-laki perempuan yang sudah merasa ijma' di dalam nikah, kecuali dengan sebenar. Boleh bunuh dengan sebenar. Macam mana bunuh dengan sebenar? Kalau dia bunuh orang, boleh bunuh dia balik. Nada. Dia bunuh orang, boleh bunuh dia balik. Yang ni kerajaan laksanakan hukuman qisas, bukan kita. Ataupun orang masuk serang dalam rumah, kalau dia tak mempertahankan diri, menyebabkan dia mati, dia mempertahankan diri dia sehingga tak ada jalan lain, terpaksa dia bunuh. Macam mana? Kalau boleh cara lain, tak ada arah lain. Ataupun berlaku peperangan. Bila perang ni terpaksa lah kena tembak, terpaksa perang pun tak mau tembak, tak mau bunuh. Ini orang panggil yang terpaksa. Nak buat macam mana? Ataupun berzina dalam hukum fiqah, bila dia berzina yang sudah kahwin, kena rejam sampai mati. Jangan sampai mati. Tapi saja-saja jangan bunuh orang. Jangan. Nah itu. Macam yang tadilah. Antara sebab penyebab boleh berlaku pembunuhan nyawa yang banyak ialah berzina. Bila mengandung, tak tahu obat lagu mana, lempar nak lantur sampah. Anjing gigit sana gigit. Yang bunuh tu, orang. Itu cerita dia. Batu Islam sangat jaga berzina. Kerana berzina ni lah boleh jadi macam-macam. Anak-anak zina pula lah ni ada tempat pula. Bila dia berzina, buat pergi hantar satu tempat, dia belah budak ni. Bila budak ni agak besar, jadi remaja sikit, jadi pelacur. Jadi bahan dagangan. Budak-budak ni pula biasanya banyak tak terkawal, anak-anak zina, sebab dia tak tahu bapa dia. Kita ni tuan-tuan nak buat satu benda, ingat pak. Ingat pak, tengok muka pak pun gerun dah apa semua. Dalam pak tu ada tu pun kadang-kadang tu, orang panggil berlaku macam-macam. Ni dia dilahirkan tak ada bapak lah. Bapak tak ada. Mak pula, mak zina tak peduli ke dia apa semua. Yang ni lah boleh merosakkan masyarakat. Rosak masyarakat. Yang kita duk sanjung sangat ke barat-barat sedang menghadapi masalah ni lah sekarang. Masalah dia tak tahu siapa bapak dia. Dia tak tahu. Kita lah alhamdulillah tahu ni bapak kita, ni tok wan kita apa semua. Anak zina ni tak tahu siapa bapak dia. Timbul berbagai-bagai perasaan dendam, geram, apa dia nak buat, dia boleh buat apa semua. Kita tengah-tengah dengar bunyi mutu pak balik dah, kecuk dah dulu. Ada. Bunyi pak batuk pun jangan bangun dah. Pak jerekah pun apa semua dah. Perlu juga bapak-bapak cengai ni. Kurangnya anak tu tahu kata ada bapak. Tahu kata ada bapak. Tu cerita dia. Anak zina ni, dia tak tahu bapak dia. Tak tahu bapak dia. Jadi tu yang Allah Ta'ala sebut janganlah hampir zina. Kerana zina ni
jalan kerosakan, keburukan ke banyak sangat. Orang itu sendiri, anak itu sendiri akan jadi masyarakat yang tak tahu status dia akan jadi hancur kecil habis. Akhirnya berlaku bunuh-membunuh. Merompak. Tak dapat bunuh apa semua. Puncanya zina. Itu cerita. Baik. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna waliyahu sultana. Barang siapa yang kena bunuh dengan zalim, maka sesungguh kami jadi akan dia bagi waris itu walinya. Siapa-siapa yang kena bunuh dengan zalim, maka kata Allah kami jadikan waris itu sultan. Waris dialah menjadi sultan. Terletak pada waris. Dalam hukum fiqh bila dia bunuh orang kena qisas. Dan ada peluang lagi untuk dia bebaskan daripada hukuman bunuh kalau sekiranya waris dia maaf. Waris nak minta ganti rugi ke ataupun waris maafkan, itu terletaklah kepada waris. Adapun kuasa lain tak ada boleh memaafkan. Macam sekarang, macam undang-undang sekarang, bila dia bunuh orang, sabit di mahkamah, dia kena hukum gantung sampai mati. Nah itu undang-undang sekarang. Bila dia tetapkan hukum gantung sampai mati, kalau waris maaf pun dia kena gantung juga. Fiqh dah. Fiqh bila dia bunuh orang, hukuman dia balik bunuh. Tapi kalau waris dia maaf, dia lepas daripada bunuh. Nampak? Mana lebih lembut undang-undang? Islam lebih lembut. Dalam hukum sekarang, kalau waris tak maaf, tiba-tiba dia dapat pengampunan daripada lembaga pengampunan. Ada. Dia diampun oleh lembaga pengampunan. Maka dia lepas walaupun waris tak maaf. Dalam hukum fiqh, siapa pun tak berhak mengampunkan pembunuh ini kecuali waris saja. Waris saja. Mana lebih adil? Hukum Islam. Itu cerita dia. Baik, waris tu menuntut bunuh balas yang membunuh. Fala yusrif fil qatl, maka tiada melampaui seorang pada bunuh balas, dan itu dengan bunuh yang lain daripada yang membunuh atau dengan lain alat yang dibunuh dengannya. Kalau nak bunuh balas kata Allah, tiada melampaui seorang pada bunuh. Janganlah melampau. Dia bunuh seorang, keluarga dia pula balas bunuh sampai tu nenek habis bunuh. Siap dengan cincang lumak sekali. Ini melampau. Jangan. Kalau nak balas balik pun. Sebab tu hukum membunuh balas ini, hukum bunuh balas terhadap pembunuh ini ialah dilaksanakan oleh pemimpin, bukan orang. Itu. Dan jangan kamu melampau, melebihi daripada hak. Habis. Innahu kana mansura, bahawasanya wali waris itu adalah ditolong akan dia dengan sabit bunuh balas, dan tolong hakim baginya dengan bunuh sebalas. Warislah yang menentukan keputusan dia. Bahawasanya waris itu adalah ditolong akan dia dengan sabit, dengan sabit, dan ditolong hakim baginya dengan bunuh balas. Warislah yang menolong hakim. Kalau waris bersepakat kata tak apalah kami maaf. Kalau waris bersepakat kata tak mau darah hendaklah diganti dengan darah, maka dijatuhkan hukuman. Dijatuhkan hukuman qisas. Ada hal-hal yang tertentu juga bunuh dengan tak sengaja. Bunuh dengan tak sengaja. Macam dia bawa motor dia langgar mati. Tak sengaja tu, tak sengaja betul. Bolehkah kita kata minta maaf lah saya tak sengaja? Tak padan. Minta maaf saja tak padan. Macam kita lalu tersepak kaki orang, saya minta maaf saya tersepak tak sengaja. Lalu bawa motor, bawa kereta, langgar orang mati, tapi kata saya minta maaf, tak padan. Sebab nikih mati dia hilangnya. Betul dia tak sengaja. Sebab itulah hukum fiqh ada lagi nama dia, hukuman bunuh orang dengan tak sengaja. Dia kena bayar dia. Dia kena bayar ganti rugi. Macam saya sebut banyak kali dah, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang negara-negara barat, hukuman terhadap pesalah jalan raya ini ada denda, hak langgar traffic light 300, tak bawa hak laju apa semua. Duit ni dikumpul. Buat pergi mana duit ni? Duit kesalahan jalan raya ni.
hak tak ada lesen, hak bawa laju, hak langgar traffic light, hak potong double line, semua ada ni. Hari-hari duk kena saman ni. Duit ni duk buat pergi ke mana? Sepatutnya duit ni kena simpan satu tempat. Duit ni. Apabila berlaku mangsa jalan raya, duit ni lah dibagi balik kepada mangsa jalan raya. Patutnya macam tu. Macam katakanlah seseorang itu terlanggar mati. Bila mati kena bayar 500,000. Yang langgar tu pula, dia bukannya ada duit nak bayar. Dia langgar pun bukan sengaja. Nak pergi minta maaf saja pada waris tak padan. Anak dia mati. Tanya hang boleh bayar banyak mana? Saya boleh bayar lah 20,000. Dia bayar 20,000. Tak cukup lagi. Kerajaan ambil duit apa kesalahan jalan raya ni bagi kepada mangsa jalan raya tu. Tu pun betul. Tu yang kata Nabi sebut al-sultanu waliyu man la waliyu ba'd. Man la waliyu lahu. Sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak ada wali. Ataupun wali yang tidak mampu. Kita guna hak ni untuk nikah ya. Bila tak ada wali, siapa jadi wali? Wali sultan. Wali hakim kita panggil. Nah, bagaimana pula mangsa-mangsa yang tidak ada wali? Mangsa-mangsa yang tak mampu nak bantu, wali-wali dia pun tak mampu. Siapa dia kena bantu? Kerajaan lah. Sepatutnya duit-duit pembendaharaan negara yang berkaitan dengan kesalahan jalan raya tu himpun satu tempat, dan ada mangsa jalan raya yang mati, dia mati, waris dia dapatlah pampasan daripada duit tu. Tu cerita dia. Kena pula mangsa tu sama-sama naik motor, yang naik motor tu pula insurans pun tak ada, lesen pun tak ada, mati pula, Melayu panggil mati kata. Tak adil. Tak adil. Islam ada garis panduan dia. Itu. Baik. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu. Dan jangan kamu hampir akan harta anak yatim. Macam zina tadi jangan hampir zina, begitu juga kata Allah, jangan hampiri harta anak yatim. Jaga harta anak yatim, jangan hampir. Jangan ambil, jangan makan, jangan guna, jangan pakai. Sebab tu saya takut. Itu macam tersebut. Sekolah ni buka sekolah anak yatim. Orang pun atas nama yatim, pakak bagi, pakak tolong, pakak apa semua. Padahal duk kutip derma untuk anak yatim ni lama dah. Kita pergi tengok anak yatim duk susah situ. Duk dangar buruk tu. Berlama jadi begitu. Pasal apa? Orang ni simpati dengan anak yatim. Mereka kata kalau tak ada anak yatim, sekolah kita ni orang payah nak bagi. Kata Allah, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Jaga harta anak yatim. Jangan kamu makan harta anak yatim. Nah itu. Yatim ni maksud dia seseorang yang kematian ayah. Dan ayah dia pula ada harta. Dan anak ni pula belum sampai umur balik. Maka anak yatim ni tadi duduk bawah jagaan siapa? Mungkin dia bawah jagaan ibu dia. Ibu dia di samping ibu, anak dia dalam masa sama, anak dia tu yatim. Kamu kena jaga elok-elok harta mereka. Harta mereka jaga elok-elok. Mungkin bawa balik pada mak menakan. Mak menakan kena ingat, ini anak yatim yang kamu jaga. Balik pada Tok Wan kena ingat, ni anak yatim yang kamu jaga. Harta dia jangan kamu hampiak. Masuk hampiak, jangan ambil, jangan makan, jangan guna, jangan apa semua. Ni harta anak yatim. Ataupun dia kahwin dengan janda dan ada anak yatim, dan dia menjaga semua harta tu. Jaga, jangan kamu makan harta anak yatim. Jangan. Nah itu. Baik. Illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampir akan harta anak yatim dengan ambil daripadanya, melainkan dengan jalan iaitu yang baik. Kecuali kalau ambil dengan jalan yang baik. Boleh. Kita jaga anak yatim. Abang kita mati, anak adik kita duduk dengan kita lah kecil-kecil. Kita bela semua. Abang kita ada kebun getah. Kebun getah tu nama anak dia, anak yatim tu punya, tapi tak boleh lah dia nak kawal lagi sebab dia kecil lagi. Kita jaga kebun getah tu.
Boleh makan tak kata Allah? Boleh dengan cara baik. Maksud macam mana? Kita ni dah tak ada kerja apa, kita tebahlah kebun getah. Tebah kebun getah. Bila kita tebah kebun getah tu, kalau kita upah orang tebah pun sehari RM70. Kalau upah kita tebah pun RM70. Kita ambil RM70 hasil daripada kebun tu untuk kita tebah. Sebab kalau kita upah pun RM70, kita buat sendiri pun kita ambil RM70. Yang tu ambil dengan cara baik. Jangan hang tebah, kalau orang lain tebah 70, hang tebah 120. Ini kamu sudah makan harta anak yatim. Faham tak? Kamu makan, jangan. Boleh ambil dengan cara baik. Sama juga masak nasi. Ada anak kita, sama ada anak yatim. Duk buat 2 periuk jadi susah pula. Ada? Kita anak kita pun ada anak yatim, pun ada masak 2 periuk. Ni periuk anak yatim, ni periuk anak kita, jadi masak sekali pun tak apa. Tapi kamu kena buat baik. Jangan ambil kesempatan. Anak kamu 5 orang, anak yatim seorang. Tapi bubur sama banyak. Beras sama banyak, lauk sama banyak. Hak 5 orang pun makan hak tu, seorang makan tu. Ni kamu dah makan harta anak yatim. Agak-agak lah. Agak-agak. Kita ambil sendiri. Allah Ta'ala tahu benda lah hati perut kamu macam mana. Itu. Dan kita boleh, yang kata tak boleh guna harta anak yatim ni, tak boleh makan harta itu dengan cara tak betul. Faham? Dengan cara tak betul. Katakanlah dia ada duit, pak dia mati tinggal RM10,000. RM10,000 ke RM100,000 ke, dia pun simpan lah. RM10,000 ni simpan RM10,000 ni. Kalau simpan RM10,000 tu, kalau sampai dia balik umur 15, RM10,000 tu bukan nilai RM10,000 dah. Tak? Dia akan kurang nilai dia. Sebab apa? Barang duk naik. Barang duk naik. Duk naik. Dulu masa dia tinggal RM10,000, lepas tu masa dia balik tu bagi RM10,000 tu nilai dia RM5,000 gitu je. Maka kita belanjakan duit tu. Tak apa. Belanjakan duit tu dengan penuh cermat. Macam Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, dia bela anak yatim. Duit anak yatim tu dia beli kambing bela, sehingga membiak. Kita pun boleh. Kita kata dia ada tanah sikit, duit ada sikit. Ada. Kalau kita nak simpan je duit tu, ada RM100,000, lama-lama habis gitu apa semua. Tak apa, atas tanah dia tu kita buat rumah sewa 2 pintu. Buat rumah sewa 2 pintu. Siapa yang buatnya? Kita pun tak ada kerja apa. Bolehlah cakap nak buat rumah tu, kita buat. Lepas tu macam mana orang ambil upah, macam tu lah kita ambil upah. Ini makan ada harta anak yatim dengan cara baik. Dengan cara baik. Aku pun duduk saja, aku buat pi lah semua. Kalau orang ambil upah sehari 80, dia pun sehari 80 juga. Duit tu lah, duit hak dia jaga duit anak yatim tu, dia ambil upah balik kat situ. Ada apa? Ada rumah siap, ada harta anak yatim tu, rumah anak yatim siap, ada apa semua pula. Kalau rosak-rosak apa, panggil orang repair macam tu juga, dia repair sendiri. Dia ambil hasil sewa tu, dengan dia repair. Itu boleh. Itu ambil dengan cara betul. Faham tak? Bukan kata tak boleh ambil langsung, ambil dengan cara betul. Tapi kalau tak ambil langsung, dengan duit kita pun ada, harta benda kita pun ada, tak apalah kita sedekah pada anak yatim. Tapi kalau kita tak mampu, boleh buat macam tu, tak ada masalah. Macam kebun getah saya kata tadi. Harta-harta anak yatim macam ni tuan-tuan, kita kena labur. Labur yang sememangnya dia mudarat dia sangat kurang. Jangan pergi labur yang mudarat dia banyak. Dia bankrupt habis mencin tak ada apa. Itu salah kita. Macam kita beli tanah, buat rumah. Buat rumah ni memanglah modal banyak nak dapat tu sikit, tapi risiko dia tak ada sangat. Buat rumah sewa contohnya, habislah 100-200 ribu. Sewa dapatlah sebulan 800-900. Tak apalah. Nada, sebab tak ada risiko. Ataupun kita tengok ada tanah lot nak jual. Nada, tanah lot nak jual. Jangan beli lot lidi, tak boleh masuk nama kalau mana pula. Beli tanah, tanya tanah ni first grade boleh tukar masuk nama apa semua, kita pun beli. Boh nama dia. Duit dia habis, tapi tanah dia ada. Tanah tu dia beli 80,000, masa dia balik esok jadi dah 300,000. Ini kita laburkan duit anak yatim. Itu cerita dia. Kalau ada kerja-kerja kita buat kat situ, kita pergi cerah tanah tu, jaga gitu gini apa semua, kita ambil upah macam orang ambil upah, maka yang tu makan dengan cara yang baik. Pada banyaklah makan harta anak yatim. Takut
Jaga. Nabi anak yatim. Dan Nabi siapa-siapa jaga anak yatim dengan baik, akhirat dia dengan aku macam ni ya. Macam jari telunjuk dengan jari hantu ni dekat dengan Nabi. Kan Nabi tahu perasaan anak yatim macam mana. Nah, lepas dia balik, dia boleh fikir sendiri apa semua, serah balik. Ada anak yatim yang seterusnya dia tak boleh fikir, tak boleh apa. Bagi anak yatim yang bodoh, yang apa, sindrom Down orang panggil itu. Dia yatim lagi sedah, cacat lagi sedah, apa semua. Abang jaga terus lah. Tu cerita dia. Baik. Ya Allah uji lah kadang-kadang. Dah anak yatim sedah, dia buah itu lah. Macam baling orang panggil, macam kabui. Dia buah. Tu duduk lepuk tak kepala. Kalau tibai pun tuan-tuan, macam makan tadi lah juga. Macam kita ambil tadi, tibai pun. Bukanlah sampai tak boleh tibai kerana dia anak yatim sampai rosak dia. Tibai lah, tapi tibai, jangan tibai orang panggil lebih daripada had. Macam mana kita tibai anak kita, macam itulah kita tibai dia ke arah kebaikan. Macam mana kita pulas telinga anak kita pulas telinga anak yatim kita jaga ke arah kebaikan. Ahsan nama dia, yang terbaik. Bukan sampai tak boleh langsung, jentik pun tak boleh. Lemak lah budak ni. Lemak satu hari dia rosak pula. Ada, dia rosak pula. Jadi kena macam tadi. Ada, nak ambil upah zakat, kita nak ambil upah duit tu boleh, tuan-tuan sekalian. Tapi jangan ambil kesempatan, sudahlah. Anak dia buat apa pun tak apa. Anak yatim sepak terajang tumbuk apa semua. Itu kejam nama dia. Baik, habis. Wa auf bil ahdi. Ni semua ni hak kita belajar ayat ni semua tentang akhlak-akhlak Islam. Daripada zina, jaga apa dia ni, dia sebut tadi, jangan bunuh anak, jangan berzina, jangan macam-macam, panggil jangan bunuh orang, jangan makan harta anak yatim. Lagi wa aufu bil ahdi, dan sempurna oleh kamu dengan janji. Kamu orang Islam, janji kena betul. Sempurna janji, tunai janji. Hutang, dia ada janji dia, hutang. Tuan-tuan, kadang-kadang bila orang berhutang, kita jadi terbawa salah. Bagi, lepas tu tak ada apa janji-janji. Sepatutnya kita kena ada janji supaya tak gaduh. Berhutang ni bila nak bayar? Kena tanya, bila nak bayar? 6 bulan. Berapa bulan? Buat surat sikit. Bila kita ni berhutang sampai masa dia, kita janji nak bayar, bayar. Bayar. Tak ni rolling dulu duit orang. Pusing sana pusing tak lepas bayar aja. Itu satu bab. Kena tunai janji. Apa-apa janji, kita orang Islam tunai janji. Kerana kalau kita tak tunai janji, menyakitkan orang. Janji pukul 3 memang pukul 3 sampai. Janji pukul 4 sampai. Jangan janji lepas tu mungkin janji. Janji mungkin janji. Ini bukan akhlak orang Islam. Sama ada janji kita dengan Allah. Semayang, masuk waktu semayang. Puasa bila Ramadan puasa. Haji bila ada duit, mampu pergi haji. Tu janji kita dengan Allah sejak pada azali lagi. Janji kita dengan orang tunai. Masuk janji dengan anak-anak, tunai janji. Baik. Sempurna oleh kamu dengan janji Allah daripada menunaikan suruh dan tegah, atau janji manusia yang tiada maksiat. Kalau maksiat tak payahlah. Dulu janji kita nak buat, fikir-fikir balik benda dia jahat, malam ni kita pergi curi pisang orang tu. Pukul 10 kau main mahal. Sampai pukul 10 janji kena tunai janji juga, tak tunai janji berdosa. Yang curi pisang tu tak kira dah. Hak berdosa tu. Yang tu maksiat. Janji nak buat maksiat. Malam ni kita makan malam. Hang bawa pasangan, aku pun bawa. Pukul berapa? Kita jumpa pukul 10 di restoran ni. Balik-balik fikir, ada orang perempuan situ apa semua, janji apa semua ni. Mungkin janji, tak apalah tu. Tu menghampiri zina. Maksiat. Faham? Tengok. Kalau janji-janji biasa, kita kena tunai janji. Jangan mudah-mudah saja nak mungkin janji. Itu. Wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Bahawasanya janji itu ada, ia ditanya. Janji-janji itu akan ditanya. Kenapa kamu tak tunai janji? Janji dengan Allah ditanya, janji dengan manusia pun ditanya.
Tu manifesto tu janji lah tu. Janjilah kat rakyat nak buat ni, buat ni, buat ni. Bila boleh kuasa, dia kata ini bukan kitab suci. Palah. Ini bukan kitab suci yang perlu dipatuhi semua pula. Itu manifesto janji. Memang janji. Kalau kami menang, kami buat yang ni nak buat apa semua. Menang tak buat. Dah tak mampu janji apa. Lepas tu, kalau betul-betul tak boleh buat, tak mampu ada menyanyi, kena bertanggungjawab. Tanggungjawab macam mana? Letak jawatan. Sokong bermaruah. Itu semua dia. Lepas tu boleh kata pula dulu, kami berjanji duduk ingat tak menang, rupanya menang pula. Sebab tu tua sangat pun dia nyanyok juga. Manusia ni tak mana sangat. Apa semua. Sudah. Memang tak boleh tunai janji. Akhirnya dengan tak boleh tunai janji itu Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan. Berselera tarak habis tukar hal lain pula naik apa semua. Tak apalah hal lain tak ada janji boleh bagi. Lah hak mungkin janji dulu nak pula. Nak mungkin lagi. Sebab tu cuba tuan-tuan. Cuba kata tengok. Okey, kami nak pula jawatan ni, kami nak tunaikan janji kami dalam manifesto hak dulu. Mampu tak kata? Sudahlah. Ada. Sebahagian besar tak buat. Di Pulau Pinang sama, tuan-tuan sekalian. Antara benda yang berjanji saya baca ni manifesto tu. Tu apa? Apa nyok, sungai nyok lah. Nak hapus kan? Kelar duk ayak kan? Ayak je lah ni. Tak ada dulu lama aku pakai. Pos semua nak hapus tu, pos semua tak buat. Tu kata Allah, wa aufu bil ahd. Tunaikan janji. Jadi memang macam mana orang nak percaya? Tak tahulah kalau ada orang percaya lagi tuan-tuan sekalian, bodoh sangat. Hak Melayu panggil bodoh berdengung. Tuan sekalian. Hak dulu tak tunai janji. Kita boleh baca manifesto satu. Nu tak buat. Macam-macam alasan. Kenapa tak tunaikan? Macam bagi alasan yang tak logik ni bukan kitab suci yang perlu dipatuh. Dulu kita ingat tak menang tu kita buat pi. Ini janji. Tu cerita dia. Janji. Kena tunai lah. Tak tunai, kata Allah, innal ahda kana mas'ula. Bahawasanya janji itu akan disoal. Ingat pemimpin-pemimpin yang janji pada rakyat. Kalau kamu menang, kamu nak buat yang ni, kamu nak buat yang ni, kamu nak buat ini, kamu ini. Inna ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu, kata Allah, aku akan tanya akhirat esok. Ni pemimpin lepas duduk diam, dia baca ayat ni, muhasabah tengok. Bertenang, muhasabah tengok. Fikir. Hak ni pun tak lepas nak jawab dia akhirat esok. Gaduh nak lagi sekali. Nanti sekali. Betul tuan-tuan. Pembangkang mana-mana pun dia gaduh nak pelihara ya. Mana-mana pembangkang pun dia gaduh nak pelihara. Kecuali negara pembangkang takut pelihara ya. Sama. Bila mari Covid ni tuan-tuan, orang pakat takut nak pelihara ya. Bila orang pakat takut pelihara tu, dia galak nak pergi kok nu blok. Dia seronok. Tuan-tuan sekalian, dia seronok. Kerana pelihara takkan berlaku. Kerana tengok di Sabah baru ni pun cukup teruk dah. Kalau buat pula Allah jadi kacau lagi apa semua ni, jadi pelihara yang mungkin lambat lagi. Bila lambat lagi duduk kisah tu hari Selasa. Ada kisah gunung itu. Sebab tuan-tuan sekalian orang tahu depa ni bohong. Kalau pelihara orang nak ajak betul-betul pelihara kecil berapa pelihara ya dah. Berapa pelihara ya dah semua kalau hak terbaru Sabah. Tungging habis tuan-tuan. Sebab apa? Janji tak tunai janji. Orang marah pula saya cakap politik. Kok tukar aku tuan cakap apa kalau? Allah kacau. Tuan-tuan sekalian orang cakap dia kacau. Sebab aku lah nak cakap apa pun. Gitu. Cerita kita tebuk ini janji tuan-tuan. Orang tahu dah kamu tak tunai janji. Rakyat menderita, susah. Nelayan, pekebun kecil,
Budak-budak sekolah PTN, segala-gala bendanya janji macam-macam. Apa semua? Dia tahu menderita macam mana. Susah macam mana. Patutnya pemimpin hak lepas-lepasan. Duk diam-diam, tenang, apa silap aku, apa salah aku. Aku tak tunai janji. Bukan setakat ni je. Bukan nak kena jawab dengan rakyat lepas. Inna ahda kana mas'ula, kata Allah. Sesungguhnya janji-janji kamu itu akan aku soal di akhirat esok. Jawablah hampa. Kata Allah, aku nak soal. Pasal apa hang janji hang tak buat? Hang tak boleh buat. Tak boleh buat pasal apa berjanji bukan-bukan? Kata apa? Tu pun dah cukup tak bermeruah dah. Nanti sekalian. Hak lah ni dia tak janji apa. Tak kata. Bagi tak apa. Tak bagi. Bagi lagi bagus lah kan? Dia tak ada janji apa. Tuan-tuan sekalian. Tu cerita dia. Ni janji bukan main-main. Dia tak buat. Habis. Menyempurnakan sukat. Jadilah tahu dulu. Wa auful kaila iza kiltu. Wallahu a'lam.